Assalamualaikum dan kembali bertemu dalam MHI Malaysia hari ini. Saya Fitri Yahya. Dan saya Anim Izzati. Hari ini Selasa 14 November 2023 bertemankan kami berdua untuk berkongsi selama 1 jam. Dan kalau anda mungkin sedang menyaksikan kami di Facebook MHI TV3, sila ikuti kami untuk perbincangan kerana ada ruangan komen untuk sama-sama anda ikuti perbincangan selepas ini. Ada tajuk utama dan juga tajuk-tajuk sampingan kami pada hari ini. Dan kalau anda mungkin saksikan di aplikasi Tonton Untung kerana HD bersama dengan anda. Okey, kita teruskan apa yang menarik hari ini, Tuan Haji. Tuan Haji, kejut saya. Okey, yang paling utama hari ini kita nak bincang tentang isu yang penting untuk keluarga. Sebab ini tentang isu bantut. Setuju. Sebab ia bukan hanya melibatkan tentang apa yang kita makan, tetapi dari satu artikel yang saya baca, 1000 hari yang pertama bagi seorang bayi yang lahir sangat penting untuk penjagaannya. Dan ia punya tentang kalau nampak anak bantut, kita bagi makan. Tak semudah itu. Sebab dia juga tentang akses kepada kesihatan, air bersih dan yang mengikut kajian kan, mengikut saya kata, kalau individu itu dalam ada masalah tentang bantut, dia mungkin ada implikasi juga kepada pekerjaan, sedang kena penyakit, mudah kena penyakit dan sebagainya. Setuju. Dan sempena dengan Hari Kanak-Kanak sebenarnya yang kita sambut pada minggu lalu. Jadi kita bawakan topik ini kerana satu daripada 5 kanak-kanak di bawah umur 5 tahun mengalami kondisi bantut ni. Kita kenali bantut nanti untuk segmen yang kedua, lebih perinciannya kepada anda semua bersama dengan pakar kita. Tapi sebelum tu, kita nak kongsikan seperti mana apa sahaja perkabaran di awal pagi. Kita mulakan dengan cuaca terlebih dahulu. Ini dia, Kota Kinabalu cerah, Labuan cerah, Kangar, Petaling Jaya juga cerah, insyaAllah. Kalau dapat dikongsikan, hari ini masih lagi hari cuti ya, di setengah kawasan lah, beberapa pekerjaan. Sebab itu tadi bukanlah mudah, untuk kita. Mudah untuk sampai ke tempat kerja kerana kita perhatikan jalan lebih sekolah lancar. Masih lagi cuti. Okey, kan? tapi esok akan bermula perjuangannya. Mungkin ada yang tersekat. Ya, kalau hari ini anda keluar lambat pun akan sampai awal, tapi esok kembali ke normal. Kita tadi dikongsikan banyak tempat cerah dilaporkan setakat jam 10 pagi. Namun amaran ribut peti juga di beberapa kawasan. Seperti di Perak, Terengganu dan juga Pahang. Ini dia perinciannya, anda boleh saksikan di Map Malaysia. Kita nak kongsikan juga hujan berterusan yang perlu berada dalam keadaan berjaga-jaga ataupun waspada. Kalau dikabarkan di sini Kelantan dan juga Terengganu, begitu juga Pahang. Di pantai timur kerana berjaga-jaga kerana cuaca tidak menentu sekarang ni. Ini setakat yang kita ramalkan. Boleh kongsikan juga bersama dengan kami bagaimana keadaan anda di lokaliti-lokaliti yang berkaitan. Ayo kita saksikan seterusnya. 6 van dan sebuah lori rosak akibat mendapan tanah. Ini juga bahaya sebab kita memanglah rasakan nampak macam normal, tetapi ada mendapan itu. Ini berlaku sebenarnya di sekitar Jalan BPU 6 Bandar Pucuk berdekatan Utama. dengan kawasan rumah saya, Fetri. Jadi memang banyak kawasan yang tutup disebabkan situasi ini. Anda ambil tahu kerana mungkin tidak berlaku di tepat kawasan kita, tapi disebabkan kerja-kerja pembaikan yang perlu dilaksanakan, jadi beberapa kawasan perlu ditutup. Dia dekat dengan kawasan yang curam ke apa ni? Kerana ini sebenarnya parkir. Parkir, tapi sebelah belakangnya adalah kawasan yang tanah dan selepas tu ada tembok lah, flyover dan sebagainya. Takut juga kesan-kisan kan, hujan yang lebat. Okey, sama itu memanglah sekarang ini cuaca yang kurang baik. Hujan lebat terusan sehingga lebih 2 jam menyebabkan banjir kilat di Ipoh. 40 rumah terjejas. Okey. Dan di Ipoh ni, Fetri, sebenarnya lebih 10 tahun mereka menetap di situ. Ini adalah situasi yang paling teruk. Atapnya, kalau anda dapat saksikan ini video daripada aplikasi TT, dia terbang 30 meter daripada kawasan rumah. Ada satu keluarga tu sehinggakan memang menggeletar lah, memang tak tahu apa yang terjadi, bunyi macam letupan macam tu. Kabarnya memang mereka sekarang ini berada di pusat pemindahan sementara kerana tidak boleh lagi diselamatkan. Kerugian hampir 10,000. Kita bimbang kerana ada yang meniaga dalam rumah. Zeng tu mungkin dah tercabut dan juga melayang dan risiko keselamatan. Ada kemalangan, betul. Baik, berita yang mengejutkan sebenarnya ialah dah dimasukkan ke hospital sejak seminggu lalu, namun baru semalam diberikan maklumat untuk tatapan awam tentang Datuk Nurul Arifin yang dilaporkan berada di unit rawat ICU sebuah pusat perubatan akibat sesak nafas. Kita doakan yang terbaik dan ini juga perkabaran yang dimaklumkan oleh suaminya, Dr. Rushdie Ramli, yang mana isterinya berada dalam keadaan di ICU. Kita harapkan segalanya dipermudahkan, insya-Allah. Sama-sama kita doakan kembali meminjamkan kesembuhan kepada Datuk Nurul Arifin. Untuk yang lain juga jaga kesihatan, terutama kita dan cuaca yang kurang baik. Mungkin ada yang sesama, yang batuk, yang pening, segera dapat rawatan jika ada anda rasa kurang sihat ya. Sebab sekarang ni
kesihatan adalah harta yang amat-amat berharga. Ya, dan kita hari ini istimewa kerana kita mendapat kunjungan daripada seorang legend yang pernah menyerikan industri dan kini masih lagi menyerikan, cuma bertukar genre, bertukar wajah. Tadi saya perhatikan dari atas saya berada di tingkat 3, nampak sekumpulan pemuda baju sebelah putih, nampak tenang, damai. Kan? Sebenarnya membawa keindahan juga kepada kita hari ini. Betul? Kita tampilkan Zulhandi Black dan penampilan Assalam Basker. Assalam Basker, sebab itu Kau nampak benar tenang, berseri. damai. Saksikan. Relakan hidayahmu, oh ilahi, leburkanlah rinduku ini, agar bisa ku menikmati belayan kasih yang sejati. Biarpun hanya seketika, biarpun bukan selama-lama, sekali sudi kau menerima, sejuta kali ku kan setia. Sekali bumi beredar, mentari terbit di ufuk dunia, bintang di angkasa masih bernafas di dada. Selagi itu kau ku cinta. Inilah janjiku, insan yang mengenal arti sepi yang tiada sepi, sepi lagi. Tinggal kau harapan, satu-satunya sandaran, jalanku pulang ke jalan yang terang. Oh ilahi, aku merayu pada kau yang bernama ilahi. Inilah janjiku, insan yang mengenal arti sepi yang tiada sepi, sepi lagi. Tinggal kau harapan, satu-satunya sandaran, jalanku pulang ke jalan yang terang. Oh ilahi, aku merayu pada kau yang bernama ilahi.
Okey, kembali di MHI, isu ini sangat penting sebab ia tentang masa depan negara. Ya. Sebab saya difahamkan kalau ikut peratusannya agak tinggi juga. Betul. Anak-anak yang bantut ini sebab mereka ini membesar dalam keadaan yang nanti ialah ada berdepan dengan pelbagai masalah psikologi, rendah diri, kemudian akan efek pula pada kualitas kesihatan. Macam mana nak menyumbang kepada negara kalau ini berterusan berlaku? Ya, fahami kondisi bantut ini, tapi sebelum tu kita nak kongsikan bersama dengan anda, ini kisah ibu muda yang mempunyai 2 orang anak perempuan dan anak sulungnya mengalami kondisi bantut. Bagaimana agaknya kehidupan seharian kerana ada 2 anak yang berbeza. Kita nampak yang seorang ni membesar secara normal. Anak yang pertama tu ada sindrom ibu yang pertama kali melihat kenapa pelik mungkin anak dia tidak melalui optimum pembesaran yang sepatutnya. Jadi jom sama-sama kita bukakan perbincangan ini dengan perkongsian kisah ini. Anak saya didiagnos sebagai bantut sebab daripada umur 3 bulan dia dah tak achieve dia punya skala ketinggian. Jadi skala ketinggian tu sepatutnya orang kata on border lah. Waktu tu dia dah start dah dekat yellow zone. So daripada umur 3 bulan sampai 6 bulan dia dah memang stay dekat yellow zone tu. Doktor kat KK memang dah bagi tahulah dia akan kategorikan sebagai bantut. Even dekat buku kuning pun, buku pink pun ada tulis lah. And then after 6 months dia dah boleh makan. Doktor pakar pemakanan memang suruh dia makan ikut portion yang sepatutnya lah. Ada ayam, ada sayur, semua nasi. Tapi waktu tu dia tak nak makan langsung. Jadi waktu tu macam panik jugalah. So advice doktor, kita try lah masak sendiri waktu tu. Masak bubur, masak nestem. Sampai nurse tu cakap saya tak pandai masak. Okey, dia kata tak pandai masak kot. So saya cuba minta mak masak, mak mertua, and then bagi biskut budak tu yang biskut hancur tu, and then bagi bubur nestem, even beli bubur yang dah siap. Tapi apa yang berlaku, dia memang tak nak makan. So waktu tu doktor pakar pemakanan cakap okey, tak apa, kita tengok sejauh mana dia tak nak makan. Sebab dia menyusu. Waktu tu dia fully breastfeed lah. So bila dia fully breastfeed, doktor tak risau sangat sebab dia menyusu tu banyak and kerap. So tapi still bahayalah sebab dia sepatutnya kena makan. So waktu dia tak nak makan tu daripada umur 6 bulan sampai dah setahun. Genap setahun, hari pertama dia, hari birthday dia 10-10 tu baru dia makan. Buat pertama kalinya dia sendiri ambil roti tu, makanan pertama dia adalah roti lah. Waktu tu pertama kali dia sendiri ambil roti tu masuk mulut dia, saya sendiri macam terus saja syukur lah orang cakap kan. Seronok sangat sebab dia makan tiba-tiba waktu tu. Pengajaran daripada yang first, kakak ni, saya terus beware dengan adik. So apa yang saya buat dekat adik, daripada umur 4 bulan saya dah bagi dia orang kata rasa-rasa kat lidah. So dia dah macam dah tapi bukan selalulah, just macam kita cuit sikit nak bagi dia ada rasa nak makan sebab dia kan dah start masuk mulut kan. Jadi bila saya buat macam tu waktu dia 6 bulan, alhamdulillah dia terus makan. So based on pengalaman dia, saya memang betul-betul jaga, which is saya tak nak adik choosy lah macam ni. Sayur tak nak, pedas sikit tak boleh, ayam tak nak, ayam, ikan semua dia tak nak. Dia cuma nak telur je, nasi lauk telur. Okey, so dengan adik saya bagi dia rasa ayam, bagi dia rasa ikan, bagi dia rasa semua tu sayur. And alhamdulillah adik dia dah start kalau anak tak makan, kita mungkin kita panik. Memang saya sendiri panik sebab saya sendiri waktu tu pressure dan stress, which is anak tak nak makan semua. Tapi jangan panik, just relax. One day anak tu akan makan, cuma you kena treat dia betul-betul. Macam adik tu saya bagi try rasa-rasa sikit, lepas tu kita pancing sikit. Contoh dia tak makan ayam, saya masukkan ayam tu dalam nasi dia dengan lauk telur tu, kecil-kecil tu saya masukkan. Saya cakap ni tak ada ayam. So kita trick dia sikit-sikit. Lama-lama nanti dia akan makan, insya-Allah.
Okey, saya membaca satu laporan tinjauan Apa kesihatan dan morbiditi yang menyebut bahawa 1.8% kanak-kanak di Malaysia dalam kategori yang bantut. Okey. Bermaksud ada peringatan yang pentinglah untuk kita bagaimana untuk kembali mencari formula supaya dapat dikekang. Seperti tadi saya sebutkan, 1000 hari yang pertama sangat kritikal. Sangat kritikal untuk ibu bapa memahami bagaimana konsep untuk mengelakkan kondisi ini daripada berlaku. Jadi berdasarkan situasi itu tadi, kita nak minta juga sedikit pencerahan lah daripada tetamu kita kan, Muhammad Nazirul Asri Badrul Hisham selaku pegawai dietetik HSAAS UPM. Assalamualaikum. Salam. Tuan Asri. Ya, Tuan Asri bersama dengan kita untuk berkongsi pencerahannya dan juga kita membawakan Ya, ini dia yang tular yang lagi bintang viral di sebuah laman sosial. Muhammad Hafiz Awis yang kini berusia 25 tahun. Boleh saya kongsikan ketinggian 137. 137. 137. Okey, Hafiz juga bersama dengan kita untuk berkongsi pengalaman dan kondisi beliau sendiri. Tapi sebelum tu, Tuan Asri, melihat kepada video tadi kan, antara faktor yang paling penting sekali adalah pemakanan lah kan, yang menyumbang kepada situasi ini berlaku. Tapi kita nak faham juga bantut ni apa sebenarnya? Macam mana kita nak kategorikan sebagai kondisi ini adalah kondisi bantut, beza dengan lembam, beza dengan gejala-gejala yang melibatkan tumbesaran tidak setara ini. Silakan. Biasanya bantut ni tinjauan oleh petugas-petugas kesihatan akan tengok dalam bagi kanak-kanak berumur 5 tahun dan ke bawah lah. Yang mana daripada pemantauan pola ketinggian itu sendiri. Sebabnya nanti kanak-kanak biasanya akan ada temu janji di klinik. Betul. Kan? Setiap bulan ada check up. Ya, ada check up dan dia akan plot ketinggian, berat dan sebagainya. So biasanya bantut tu akan dikenal pasti bila mana dia telah turun 2 tahap daripada graf yang dalam buku rekod bayi dan kanak-kanak tersebut tu. Itu baru kita katakan kondisi itu termasuk kepada bantut. Betul. Okey. Macam di seberang saya tengok ada kategori batita. Okey. Bawah 3 tahun. 3 tahun. Balita bawah 5 tahun. Kalau di Malaysia ni macam mana kita nak spesifikasikan pada umur sekian ataupun dia juga ada kaitan dengan kita perlu tahu latar belakang keluarga juga. Mungkin ada genetik ke baru kita boleh kira dia ni sebegini ataupun memang semua ada potensi untuk membesar secara normal. Ya, betul. Bila mana kita nampak macam ada tanda-tanda tersebut kan, ketinggian mula stagnan dan tidak berkembang dengan baik mengikut umur, doktor kebiasaannya akan melihat kepada faktor-faktor yang lain lah. Persekitaran, genetik juga. Akan tetapi sebenarnya kalau kita nak tengok berdasarkan World Health Organization, dia telah mengeluarkan satu growth chart yang standard yang mana sebenarnya dalam situasi yang ideal, ada akses kepada makanan, penjagaan yang baik, kebersihan. Sebenarnya kanak-kanak ni boleh, semua kanak-kanak yang tiada penyakit dan sebagainya lah, boleh membesar dalam keadaan yang standard, yang normal sebenarnya. Okey, faktor pemakanan antara yang sangat-sangat diberi perhatian lah kan. Betul. Kalau kita kaitkan dengan kondisi bantut ni, apa lagi faktor lain yang boleh menyumbang kepada kondisi ini berlaku? Okey, yang utama of course disebabkan pemakanan. Kan? Itu kita tahulah memang pemakanan. Yang kedua ataupun faktor yang lain boleh jadi disebabkan sosioekonomi juga sebenarnya. Kalau contohnya keluarga yang berpendapatan rendah, jadi akses kepada makanan itu kurang. Makanan berkhasiat. Makanan berkhasiat. Kadang makanan tu ada tapi betul tak berkhasiat kan. Dia tidak lengkap dan seimbang contohnya. Dan juga faktor penyakit lah yang mana of course saya sebagai pegawai dietetik akan banyak deal dengan kanak-kanak yang ada condition ni, pada masa yang sama ada penyakit juga. So walaupun mereka makan seperti biasa, tetapi ketinggian tu juga agak sukar untuk push. Pengalaman Nazirul mungkin dapat bertemu dengan ramai pelanggan ataupun sakit. Rasanya ada pertambahan tak ataupun membimbangkan ke kalau kita dapat berkongsi dengan audiens pada pagi ini? Kalau kita tengok dari segi kalau statistik lah, tinjauan negara memang ada peningkatan lah daripada 2011 hingga 2022. Tapi sebenarnya kalau tahun 2019 dan 2022 tu lebih kepada stagnan lah. Saya rasa mungkin kalau kita tengok gambar rajah, sebab sekarang ni banyak kempen-kempen awareness yang telah dilakukan. Kalau tengok di TV ada iklan-iklan berkenaan bantut. So saya rasa itu antara faktor yang boleh mengurangkan peningkatan lah. Yelah, betul, juga sebab benda ni anak-anak banyak di sekolah bila dia masuk darjah tertentu kan. Betul. Jadi program seperti rancangan makanan tambahan untuk membantu nutrisi. Sebab bila kronik sangat malnutrisi ni memang ada kesan. Baik, sebelum kita sama berbincang, kita nak dia menyapa Hafiz. Sebab dia pernah disangka sebagai pelajar genius yang masuk college. Okey, Hafiz berusia 25 tahun ya, Hafiz ya. Okey, Hafiz ceritakan dululah kan bersama dengan kami kondisi Hafiz ni bagaimana nak dikatakan dengan kategori termasuk dalam kondisi ini? Ialah kita tahulah sepatutnya umur
25, tinggi diorang normal untuk lelaki 160 macam tu. Betul. Tapi saya sebaliknya 137. So disebabkan ketinggian tu macam-macam lah orang ingatkan saya ni budak lagi ke, orang genius ke, gitulah. Jadi diorang terkejut bila dapat tahu umur saya tu. Jadi pada peringkat awal kan, ingat tak masa kecil dulu, mak ada cerita apa? Misal ada masalah ke atau macam mana? Apa yang didiagnose? Macam dulu kebanyakannya hari-hari saya tak sedarkan diri sebab saya hanya selantar. Yelah, sebab saya ada terbaca juga 2 tahun tak sekolah kan, memang tak boleh pergi sekolah langsung. Ubatan memang saya konsumer, ya betul. So start darjah 1 baru saya slow saya tak tadika, saya start tadika seminggu je. Lepas tu saya start terlantar lah. Lepas tu start darjah 1 saya dah boleh masuk sekolah, cuma dia lagi still macam terkejut semua. Sebab sebelum ni kita apa ni, tak bersosial dengan orang. Yelah. So kita dengan dunia kita je. Sebab jika difahamkan diuji dengan GIA, betul, yang menyebabkan apa yang dialami ketika berdepan dengan pesakit itu? GIA yang paling saya tu alami sepanjang sakit saya tu, sakit sendi-sendi saya. So GIA juga dia akan menyebabkan tulang kita semua tu rosak, rapuh semua. So disebabkan tu juga saya tak boleh tinggi. Pembesaran saya terbantu. Yelah, ada limitasi terhadap banyak pergerakan, termasuklah rutin harian, termasuklah pembesaran. Tuan Nasri mungkin nak sentuh sikit juga. Ini antara yang boleh menyumbang kepada kondisi bantut ini, mengawal ataupun menyekat pembesaran seseorang bersebab dengan penyakit seperti JIA ataupun keradangan ini. Betul. Tuan Nasri pernah ada pengalaman melihat kepada pesakit seperti Asri? Seperti Asif? Sejujurnya, pengalaman saya pun memang pertama kali dengan JIA ni. Pertama kali. Sebabnya biasa bila kita ada rujukan untuk pesakit kanak-kanak yang mengalami masalah sebegini, mungkin telah melakukan pembedahan oleh kerana jantung berlubang, kemudian ada penyakit lain contohnya macam kanser. So JIA ni saya pertama kali dengar sejujurnya. So memang ada baca-baca dan bersembang dengan Hafiz juga, di Malaysia ni mungkin kurang kedengaran, tetapi kalau di barat tu berdasarkan dia punya paper, katanya komen dan sebagainya. Dan kajian berkenaan pemakanan untuk kondisi sebegini pun tidak banyak lagi lah sebenarnya. Ya, misal kata kalau tempoh 1 hingga 7 tahun tu mungkin dia tak lalu makan, susah untuk makan. Tapi bila besar, ada tak kemungkinan orang kata tak apa, nanti besar nanti dia makan okeylah tu. Jadi mereka mengharapkan kepada keajaiban bila besar kan. Kecil-kecil standard lah tu normal. Betul. Sedangkan ia tidak normal perlu dijaga sebaik mungkin untuk mendapatkan pada tahap awal perkembangan bayi dan juga anak-anak kecil ni perlu dijaga dengan sempurna. Jadi apa yang diperlukan sebenarnya supaya tidak terikat dengan kepercayaan nanti besar dia akan tinggi macam kakak dia, macam abang dia, macam mana tu? Itu tepat sekali, betul tu. Sebab jaga pemakanan bayi sehingga umur kanak-kanak ni dia tak mudah. Kan kita cakap makan macam ni mudahlah, tapi untuk melakukannya sangat mencabar, kerana pelbagai faktor lah. Dan kita tak boleh berpegang kepada apa yang dikatakan tadi, sebabnya mungkin sampai certain tahap umur, sebab memang berdasarkan kajian juga dia akan boleh jadi memilih dari segi makanan bila makin berkembang dan membesar. So sangat penting adalah daripada awal lagi, yang macam dikatakan 1000 hari pertama, yang mana termasuk semasa mengandung dan 2 tahun pertama kanak-kanak tersebut. Sebab semasa mengandung pemakanan sangat penting. Ibu perlu seimbang supaya berat bila lahir tidaklah terlalu kurang, kerana ia akan mempengaruhi perkembangan seterusnya masa itu. Saya melihat kepada rakan-rakan lah kan, rakan-rakan ibu yang mempunyai situasi masalah ini, selalunya anak yang pertama. Kerana kita pun merupakan ibu yang pertama kali menjadi ibu, jadi kita sangat memilih dari sudut pemakanan yang kita nak bagi kepada anak-anak kita. Kita khawatir makanan itu akan memudaratkan. Jadi adakah itu juga menyumbang kepada faktor melahirkan anak picky eaters ni, anak yang sangat memilih dalam pemakanan. Sebab kita sangat berjaga-jaga. Ada garam sikit tak boleh, ada ni sikit tak boleh, semua benda tak boleh kan. Jadi bagaimana pandangan Tuan Nasri? Betul, itu boleh jadi antara faktor juga, picky eaters kan, dan pertama kali ada anak pertama kan, mungkin kurang dari segi pengalamannya. Dari segi apa yang berlaku tadi, terlalu menjaga boleh membawa kepada masalah tersebut. Terlalu memberi pun kadang-kadang tiada restriction boleh membawa kepada picky eaters. Sebabnya contoh, pada umur belum 1 tahun lagi tetapi telah ada garam di dalam masakan, sebab dengan perspektif yang mungkin lebih kuat rasa, lebih banyak makan makanan tersebut, lebih berselera. Tetapi sebenarnya pada masa yang sama dia membesar, dia dah mula pandai fikir.
dia akan lebih suka kepada rasa-rasa yang kuat tadi tu instead of contoh sayur-sayuran. So sayur-sayuran tu akan kurang dimakan, buah-buahan kurang dimakan, tapi lebih gemar kepada yang manis dan juga yang masin tadi tu. So dia akan jadi memilih. Okey, kita nak kembali seketika pada dunia Hafiz ya. Sebab saya baca artikel awak, geram juga ada yang ngejek semua kan. Macam mana perlu kuat, sebab saya ingat perlu kuat mental, emosi. Kawan mengejek, macam mana anda boleh bertahan masa tu? Ya. Macam pada saya, benda-benda tu untuk saya dah normal. Sebab daripada kecil sampai ke sekarang ni, benda tu dah terbiasa untuk saya. So saya buat tak indah je lah apa yang orang cakap tu. Kita proceed je apa yang kita nak buat tu. Ada cerita sebenarnya yang comelnya apabila mengambil lesen memandu. Kan lah masa ambil lesen kereta, ada ceritanya lah pada ketika itu memang pihak JPJ pun rasa macam risau dan tak membenarkan Hafiz membawa kereta tersebut. Jadi macam mana? Mungkin nak ceritakan kembali bersama dengan kami bagaimana situasi tu. Proses untuk saya ambil lesen tu agak susah. Okey. Sebab saya kena pergi JPJ. Okey, saya gigi. Rupa-rupanya untuk orang macam saya kena beli kereta sendiri. Yang khas. Yang khas. Yang kereta asal kita kena modify pula. Okey. So kita kena pergi 2 tempat dekat JPJ tu. Ke tempat register kita nak ambil lesen. Lepas tu lagi satu kita kena pergi dekat bahagian mekanik kereta. Untuk orang tengok lulus ke tak. Lepas semua kalau dah lulus baru the proceed to ambil lesen lah. Tapi sebelum tu saya lupa. Sebelum nak ke JPJ tu kita kena pergi rehab dulu untuk orang macam saya. Rehab untuk rehabilitasi. Ada rekod kesihatan kan? Ya. Maksudnya kita tengah maknanya sama ada anda boleh dan bawa kenderaan ke tak. Sebab dia nak tengok sama ada kita punya nak bawa fokus kecekapan kita, tangan kita kuat ke tak. So dia nak tengok semua tu. Kalau benda tu tak boleh, dia tak benarkanlah. Tapi macam saya, alhamdulillah boleh semua. So saya dapat proceed ke lesen. Tapi bila saya dapat ke cikgu tu terkejut mula-mula tengok saya. Dia ingatkan saya ni rendah biasa-biasa. Sekali tengok rendah luar biasa. So memang dia terkejut lah. Memang reaksi terkejut lah. Ya, dan juga dia takut jugalah. Tapi akhirnya dapatlah. Alhamdulillah sekali je saya test JPJ lulus. Tapi saya tengok anda juga ada progres walaupun tadi ketika kecil katanya tak dapat pergi sekolah. Tapi nampak juga anda ni berkembang dari segi kemajuan akademik semua ya. Saya rasa anda ada satu kemahuan yang sangat tinggi lah. Jadi macam mana mencipta juga dari segi perkara sosial? Adakah terbatas ataupun anda mencipta lingkungan sendiri? Memang memilih kawan, cipta circle yang betul-betul membantu atau macam mana? Kalau dari segi macam tu, saya tak memilih kawan. Tapi masa start pada tadika tu kita tahu budak-budak memang semua main sekali. Cuma saya tak tadika. Sekolah rendah pun saya main je sekali, cuma macam saya terbatas. Sebab aktiviti saya tak boleh sama dengan orang. Dan juga masa tu saya still lagi ada sakit-sakit lagi sendi saya kan. Masuk ke sekolah rendah dalam darjah 2 ke sekolah menengah dan juga kolej ada sikit-sikit. Saya ni seperti dipinggirkan lah sebab saya tak seperti orang lain kan. So tapi kita walaupun kita dipinggirkan tetap ada juga kawan-kawan yang ingin kawan kita tu. So kita proceed je kawan dengan tu. Bila kita dah bekerja, benda-benda tu memang jarang berlaku. Sebab kita tahu bila orang kerja ni lebih matang. Exposure dia lebih terbuka. Ya betul. Kan? Ejekan tu jarang sekali lah. Kalau ada pun 1-2 je. Dan juga kita pun lali dengan benda tu. Kita pun jadi tak heran. Kita proceed je kerja kita. Sekarang ni saya tengok awak makin banyak buat video, bercakap, berkongsi. Sebenarnya ramai kesedaran. Kan? Betul. Sebenarnya berkongsi kesedaran yang wujudnya kan kondisi-kondisi seperti ini. Jadi sekarang macam mana keadaannya? Masih lagi bergantung kepada ubat ke bagaimana? Jadual ke klinik? Sekarang ni saya still lagi konsum ubat. Cumanya macam kita tahu video saya daripada 2 biji saya kurang buy Fasa, ubat steroid saya tu. Prednisolone. Sebab yang menyebabkan saya dulu gemuk tu prednisolone tu. Tapi saya try kurangkan sikit demi sikit. Memang sakit mula-mula. Tapi saya support dengan painkiller. Maknanya badan dia sakit? Rasa sendi? Ya, sendi memang saya memang aktif sangat-sangat masa tu. So saya support dengan painkiller. Bila kita dah okey selesa kita kurang sampailah sekarang ni saya dapat makan suku biji daripada 2 biji. Dalam masa 3 tahun. Dalam masa 3 tahun. Tapi dulu saya gemuk, dalam masa 3 bulan juga badan saya turun. Kecil. Yang ajaibnya 37 kilogram sama. Dulu yang gemuk tu 37. Maknanya dia macam inch loss saja. Yes. Perubahan inci saja. Kita nampak kat situ steroid tu side effect dia antaranya
dia mengembangkan kita. Yelah, dia bulky dia macam buat kita betul. ni. Lepas tu bila saya kurangkan sikit demi sedikit, alhamdulillah memang nampak sangat perbezaan. Okey. Sekarang ni hidup rasa macam apa? Terisi sebab nak berkongsi dengan peminat tu tak? Dengan pertambahan pengikut. Kan? Pengikut dah ada DM senyum tu. Okey. Jadi macam mana harapan, sebab anda pun mesti ada wawasan kan? Supaya sekarang ni masih lagi muda 25 tahun. Apa mungkin lakaran wawasan anda? Mungkin nak buat apa lagi, perkongsian lebih banyak roadshow ke, jumpa kawan-kawan ke, atau macam mana? Ya. Saya kalau dari segi TikTok tu saya akan proceed. Saya akan story semua saya punya apa yang orang nak tahu, sebab saya perasan memang ramai sangat orang curious dengan saya. Saya tengok dekat M-Star, IG memang terlalu ramai orang curious semua. So saya dah buat saya punya senarai apa yang saya nak cerita kat diorang tu. So nanti saya proceed je buat video semua. Mencuri Indonesia lagi, ramai yang memang saya akan buat maklumat, saya akan buat video sebab sampai ramai yang DM saya. Nak berkenalan. Ada juga yang sakit macam saya. Okey. Saya perasan dalam tu nak tahu situasi jugalah kan. Dan 15 orang. Tapi diorang lain-lain. Sebab mungkin dia dapatkan grup support kan. Betul. Itu yang paling penting. Secara ringkasnya Tuan Asri, kita memang di saat-saat akhir untuk dapatkan nasihat daripada Tuan Asri sendiri. Silakan. Dari segi pemakanan bantut. Dari segi pemakanan sebaiknya sebenarnya secara umumnya memang pemakanan semasa ibu mengandung. Okey, makan jangan terlalu memilih lah kan. Kalau boleh sayur dan buah-buahan juga dimakan pada masa yang sama, kerana biasanya kandungan juga boleh merasa. Okey, kandungan juga boleh mendapat zat tu apabila lahir, dia juga tidak memilih makanan lah. So bila kita memulakan sayur akan lebih biasa sedikit. Dan contoh bila dilahirkan 6 bulan pertama sangat penting susu ibu secara eksklusif, dan bila 6 bulan memula dah kena ada permulaan makanan pelengkap. Especially kita boleh mula dengan sayur, buah-buahan, sebab kalau kita terus dengan rasa yang kuat, yang lembut-lembut, tekstur juga. Yang penting rasa tu bila kita nak memulakan. Tapi betul tak Tuan Asri? Maknanya apa yang kita makan itulah berpanjangan anak kita akan suka. Betul, kan? betul. Kalau Ibu kan. Okey, itu ceritanya. Terima kasih banyak-banyak kita ucapkan kepada Tuan Muhammad Nazirul Ansri Badrul Hisham, pegawai dietetik daripada HSAAS-UPM. Hafiz Awis, terima kasih banyak-banyak. Banyak perkongsian. Kita nantikan video-video yang ilmiah nak dikongsikan tu. Kita nak nyanyi sikit betul tak? Ada nak nyanyi sikit? Boleh, Assalam Basket ada. Tadi tak main sekali. Tadi nak nyanyi. Malu-malu pula. Terima Okey. Apa dia tu? Okey, kita kembali selepas ini nak rehat seketika. Jangan ke mana-mana. Teruskan bersama dengan kami. Okey, kembali di Meshai. Kita cari juga tadi di mana nak fokuskan. Okey. Baik. Sampai juga ke kita kan. Okey, baik. Hari ini kita nak bersama. Tadi kita pedalkan di awal program. Betul, kita bersama dengan jejaka-jejaka berbaju putih pada hari ini. Hari ini buat pertama kalinya jejaka lebih ramai di studio saya. Assalamualaikum, Assalam Baskers dan juga Zul. Waalaikumsalam. Ya, ini dia. Bila berjodohan? Bila berjodohan? Berjodohan betul juga. ni kalau ikutkan ditubuhkan daripada tahun bila Ustaz 2013. Ditubuhkan, tapi saya bersama dengan Assalam Baskers ni 2 tahun kemudian lah. Dia orang masih lagi mencari-cari siapa yang nak join sekali. Tapi alhamdulillah. Lebih puas ke menyanyi dengan live band? Alhamdulillah lebih puas. Okey, macam mana boleh maknanya mengatakan bersama tu? Mungkin sebelum ni try and error dululah kan. Belum lagi pada fasa yang bersetuju. Okey, Zul akan bersama dengan Assalam Baskers. Sebelum tu Anim, kita nak kenal keempat-empat. Ya, betul lah kan. Kita kena cakap dengan Abang tadi, Zul je. Yang lain-lain kita tak kenal. Tapi nak tahu seorang demi seorang pemilik namanya. Boleh, ada mic ke? Masalahnya tak ada mic ni. Okey, tak apalah, mewakili seorang di depan tu. Boleh kita ambil mic siap sekejap. Boleh, insyaAllah. Silakan. Okey, saya Ustaz Nazrin. Okey. Bilal Masjid Mustaqim dan juga Bilal Surang Nara Felda. Subhanallah. Saya selaku ketua kumpulan lah. Itu tadi bercahaya dia jauh. Punya baju putih. Ustaz menyanyi juga kan Ustaz kan? Tadi dengar-dengar juga kan? Ustaz menyanyi juga. Okey, silakan. Namanya? Saya Rahmat, selaku pemain drum untuk kumpulan Assalam Baskers. Okey, ini adalah kumpulan asal kan? Memang tak pernah ubah kan? Silakan. Saya Din, pemain basis. Tadi imam masjid kan? Ni? Saya freelance biasa. Rahmat, Din dan juga di hujung sana. Safwan. Okey. Dah kenal dah Tuan Haji? Okey, baik. Baru dapat menjawab soalan ni. Okey, silakan. Kalau ikutkan sebenarnya Assalam Baskers ni memang dah wujud dululah.
pada tahun 2013 tu. Cuma masa tu mereka bergiat aktif dengan program-program yang tersendiri, macam program-program dakwah semua. Dan kebetulan bertemu dengan saya lah dalam program-program yang lain dan kita rasa macam ada chemistry lah antara kita. Dan pertemuan jodoh tu sebenarnya dalam program Majlis Kenduri Kahwin, Ustaz. Betul. Oh ya. Jadi pengantin bertemu jodoh masa Tapi atas bukan masa yang kahwin lah. Kalian bertemu jodoh masa performance ke? masa performance tu. Okay. Alhamdulillah lah. Jadi itulah sebab kalau ikutkan ketika zaman dengan band asal, lagu-lagu semua tarik tinggi ya. Tarik tinggi. Itulah cabarannya nak kekal. Macam mana? Tapi husky dia tu masih ada, masih kekal kat situ kan? Alhamdulillah lah, masih lagi Allah pinjamkan suara untuk kita ni kan. Dan sekarang ni saya rasa bersyukur jugalah dapat bersama dengan Salam Baskers ni. Perjuangan masih diteruskan, tapi bernyanyi dalam sambil-sambil kita berdakwah lah. Macam mana? Tapi susah tak? Silakan. Penerimaan peminat bila lagu yang popular ditukarkan menjadi lagu yang rohani. Jadi mungkin orang nak terimbas yang lagu asal kan. Tapi memang rasanya dapat sambutan yang baik lah. Sebab apa? Kalau dulu tu mungkin dalam satu kelompok yang meminati rock saja. Tapi bila kita hijrahkan lagu ni, Masya Allah, kita rasa ramai lagi, lebih ramai lagi kan. Betul? Dengan kelompok-kelompok, Masya Allah, masyarakat orang-orang dekat masjid pun boleh panggil kita join sekali program-program dekat masjid. Jadi boleh lah, Alhamdulillah boleh. Saya kira arrangement tak terlalu diubah. Tak susah. Ada perubahan lirik sahaja sikit. yang Okay. Daripada seri menjadi ilahi. Itulah kita dengar pun rasa insaf ya. Alhamdulillah lah rasa insaf. Dulu mungkin lagu tu untuk makhluk saja kan. Tapi sekarang ni lagu tu kita kasih untuk sang pencipta kita lah, insyaAllah. InsyaAllah. Susah tak sebenarnya untuk masih lagi berjuang, masih lagi ada minat dalam diri untuk teruskan dalam industri nyanyian ini, cari makan, tapi dalam masa yang sama perubahan genre ini mungkin ada limitasinya, Abang Zul kan? Ada limitasi. Jadi bagaimana? Cuma limitasi itu mungkin dari segi program-program yang sebelum-sebelum ni, macam yang sebelum-sebelum ni punya. Cumanya bila kita dah berubah genre ni, kita nampak mungkin kita tak masuk dalam dunia mainstream yang keluar di kaca TV apa semua. Tapi sebenarnya program kita di luar tu sebenarnya Alhamdulillah lagi aktif sebenarnya. Tapi sebenarnya kalau aktif kat luar itu pasal memang jarang nampak dekat TV kan? Betul kan? Masih rindukan bersemuka tu. Online juga kan? Bersemuka tu ni mak dia dapat berkenalan. Saya juga teringin nak dengar suara sikit daripada Ustaz boleh? Boleh. Ustaz boleh saja. Ustaz. Menolak. Ustaz memang kita minta dia bagi. Kita minta dia bagi Ustaz. Cara solo nyanyi sikit boleh? Lagu apa yang biasa Ustaz nyanyikan? Biasanya kita ada lagu sendiri. Selain lagu sendiri, kita ada lagu-lagu yang selain berkasidah. Boleh saya dengarkan sikit? Ya? Boleh dengar sikit? Solo Ustaz. Boleh, insyaAllah. Teringin nak dengar solo Ustaz. Salatun bisalamil mubin linuqatid ta'in ya gharamin. Okey, sambung nanti tengok kat baskin nanti. Kira ramai-ramai pun naik kasidah tu semua. Jadi macam mana? Ada minat untuk kembali merakam album ke, masuk studio? Setakat ni Salam Baskers pun memang kita dah pernah masuk studio untuk buat beberapa single lah, rakaman. Tapi insyaAllah kalau ikutkan memang ada perancangan dan kita masih lagi mengumpul material untuk kita buat full album insyaAllah lepas ni. Lagu baru akan ada? Lagu baru. Tajuknya? Tajuknya macam-macam Ustaz. Macam-macam. Cuma lagu pun masih lagi belum kita final lagi lah. Masih lagi dalam saringan lagi dalam period. Berbeza tak mungkin dulu masuk lagu Kawan dan Misteri tu tahun bila? Tahun 1999. Masa tu ketika tenaga menyala-nyala kan. Sekarang mungkin perubahan. Yalah kita dari fitrah. Masih menyala tapi ke arah yang berbeza. Ketika tu kita menyanyi masih lagi kita panjat speaker semua. Zaman tu. Okey. Jadi apa terlarang Zul kalau masuk studio kena nyanyi? Orang lain tak ramai-ramai ke, kena gelap ke apa? Untuk mendapatkan penghayatan. Tengok pada suasana juga sebenarnya, tengok pada lagu juga. Kadang-kadang ada lagu tu memang kita perlu tak ramai dalam studio. Tapi kadang-kadang ada lagu tu yang memerlukan semangat yang macam mungkin lagu tu ada aura yang perlu beramai-ramai kan. Kita perlukan juga kawan-kawan ramai dalam studio lah. Kita kasih mood sikit naik. Berpandu pada ni lah, bergantung pada apa suasana lagu tu, genre lagu tu kan, selera lagu tu. Okey, lagu yang terbaru yang selepas ini nak dinyanyikan. Mungkin boleh ceritakan sikit penceritaan. Ustaz kita nak kongsikan bersama dengan kita Ustaz. Okey, lagu yang akan kita rendangkan sebentar lagi bertajuk Jangan Salah Jalan yang diciptakan oleh Abang Iwan Dandut lah. Iwan Syahman. Okey. Wow. Dia menceritakan tentang untuk dapat
jalan yang diridai untuk berada dalam syurga Allah SWT, kena ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam penceritaan tu semua tentang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dicipta oleh Ustaz sendiri? Cipta oleh Abang Iwan Syahman. Secara keseluruhan. Okey. Menarik. Kita nak dengarkan selepas ini sentuhannya dan juga gandingan Assalam Basket bersama dengan Zulhandi Black. Jom sama-sama kita dengarkan Jangan Salah Jalan. Dipersilakan. Kalau benar kau cintakan Allah, ikutlah jalannya Rasulullah. Jalan yang benar, jalan yang pasti, jalan yang menuju redha Allah. Mana mungkin kau sampai ke Ka'bah, sedang arahmu menuju Turki. Kau salah tempat, akhirnya sesat, sia-sia saja beribadat. Rasulullah fikir setiap saat, fikir risau nak selamatkan umat. Bila nanti kita sampai akhirat, masuk syurga semua tanpa hisab. Ayolah cepat sebelum terlambat, ikut cara Nabi, fikir Nabi, risau Nabi. Ayolah cepat sebelum terlambat, ikut cara Nabi, fikir Nabi, risau Nabi. Janganlah salah jangan salah jalan, janganlah salah jangan salah fikir, janganlah salah jangan salah jalan, janganlah salah jangan salah fikir. Mana mungkin kau sampai ke Ka'bah, sedang arahmu menuju Turki. Kau salah tempat, akhirnya sesat, sia-sia saja beribadat. Rasulullah fikir setiap saat, fikir risau nak selamatkan umat. Bila nanti kita sampai akhirat, masuk syurga semua tanpa hisab. Ayolah cepat sebelum terlambat, ikut cara Nabi, fikir Nabi. Bagi peminat bola sepak tanah air, Piala Asia 2023 pastinya menjadi antara acara berprestij yang paling ditunggu-tunggu. Apatah lagi dalam edisi kali ini, skuad Harimau Malaya berjaya meraih tiket sebagai salah satu daripada 24 pasukan terbaik benua yang bakal berentap dalam kejohanan antarabangsa anjuran Gabungan Bola Sepak Asia AFC itu. Penantian selama 4 dekad ini akhirnya ternoktah selepas Malaysia menakar kemenangan 4-1 ke atas Bangladesh dalam aksi terakhir kumpulan E kelayakan Piala Asia 2023 di Stadium Nasional Bukit Jalil tahun lalu. Dijadualkan berlangsung pada 12 Januari 2024, tuan rumah Piala Dunia 2022 Qatar sekali lagi dipilih sebagai tuan rumah bagi Piala Asia 2023. Pernah bergelar tuan rumah dalam kejohanan yang sama pada tahun 1988 dan 2011. Qatar selaku juara bertahan menjuarai piala tersebut buat julung kalinya selepas menewaskan Jepun 3-1 pada edisi final tahun 2019. Bagi meneruskan kehangatan Piala Asia 2023 yang bakal tiba, sebuah reruai atau booth mengenai Piala Asia 2023 Qatar dibuka di sebuah pusat beli belah di ibu kota. Pengunjung dihidangkan dengan pelbagai aktiviti termasuk permainan papan bola serta permainan digital pada skrin yang disediakan. Lebih istimewa, pengunjung berpeluang melihat replika stadium yang akan menjadi saksi kepada perlawanan getir setiap pasukan seperti Stadium Lusail, Stadium Al Bayt dan Stadium Ahmad bin Ali.
Orang ramai turut dihiburkan dengan persembahan bola sepak gaya bebas oleh individu yang berkemahiran. Muhammad Zuhairi Muhammad Zamri antara anak muda yang mendaftarkan diri secara sukarela dalam acara ini. Bermula hanya sekadar suka-suka, siapa sangka bola sepak gaya bebas akhirnya menjadi hobi luar biasa buat jejaka berusia 21 tahun ini sejak 8 tahun lalu. Minat yang begitu mendalam menjadi faktor kepada pelajar jurusan filem dan animasi ini untuk menggunakan bakatnya dan menarik lebih ramai orang untuk turut mencintai sukan bola sepak. Saya memang peminat bola sepak. Perasaan dia amat mendebarkan sebab amat tunggu-tunggu sebab kita tengok kan pasukan international untuk pasukan Malaysia kita dapat mewakili untuk Asian Cup. Saya harap dapat pergi jauh untuk pasukan Malaysia kita. Untuk meraihkan dulu kan, perlukan banyak sokongan daripada rakyat Malaysia dulu kan. So ramai-ramailah pasukan Malaysia ataupun penyokong Malaysia kena support tim Malaysia, kena meriahkan lagi lah. Bukan sahaja masyarakat tempatan dari pelbagai lapisan usia, malah pameran ini turut menarik perhatian pelancong dari luar negara untuk singgah dan mencuba pelbagai aktiviti. Of course I love football because it's fun and it makes me more makes me more like I want to play football every day. I want to be a footballer. Quite interested when I came melihat sepak bola, langsung pengen mencoba gitu. Melihat game ini juga it caught my eye lah. So that's why I wanted to try. Hari ini hari rata rasa seronok sebab nampak both kata ni dapat main macam-macam. Lepas tu dapat freestyle. Hanya berbaki 2 hari saja lagi, orang ramai masih berkesempatan untuk melawat ruang pameran ini sehingga jam 10 malam esok. Pastinya aktiviti seperti ini dapat memberi pengalaman baru serta informasi mengenai Piala Asia 2023 di Qatar dengan cara yang unik dan berbeza. Okey, itu dia kehangatan untuk kita membawa Malaysia ke pentas global yang hebat. Okey, seterusnya kita nak kongsikan bersama dengan anda, ini dia Sirap Limau Projek Mimpi. Setiap orang pasti mempunyai impian kan? Jadi namun atas halangan tertentu, mungkin impian tersebut sukar untuk dilaksanakan. Ya. Disebabkan itu, Sirap Limau menganjurkan kempen Projek Mimpi. Anda berpeluang memenangi wang tunai sebanyak RM5,000 dengan hanya berkongsi tentang impian anda. Bagaimana nak sertai perayaan ini? Layari di www.siralimau/ ataupun /projek mimpi untuk maklumat lanjut. Saksikan promonya. Okey, jadi kita nak jumpa anda esok nak cerita tentang pengemis kaya. Oh tak cik, kadang-kadang nampak miskin kan? Tapi kita tiap ni bagi rupanya sindiket. Bagi yang lagi, teman-teman bagi tu pun kadang sampai tugas hantar pun dapat persen juga. Nak sedekah tak salah, tapi cara laluan dia kita harapkan tidaklah memudaratkan. Okey, jumpa esok di MHI 9:30 pagi.